Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصاري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله kita rafa'in kesyukuran. Rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kitab Muniyatul Musalli. Lama cuti. Setelah lama kita cuti, kita ada lagi ke dah hilang? InsyaAllah ada lagi. Ada lagi. Kita berhenti muka surat 59 Rumi, Jawi 15, Rumi 59. Pembicaraan tentang apa hari ini? Ikhlas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun kesempurnaan ikhlas itu 3 perkara. Sebelum ni kita bahas berkaitan kesempurnaan salam. Sebelum tu kesempurnaan duduk kan. Sebelum tu kesempurnaan sujud, kesempurnaan rukuk, kesempurnaan qiraah bacaan, kesempurnaan berdiri dan sebagainya. Hari ini kesempurnaan ikhlas terkandung dalam 3 perkara. Ikhlas ni duduk dalam 3 perkara. Jadi bagus juga tak? Kita tengok kita ni ikhlas ke tak ikhlas. Adapun ikhlas satu hal, kesempurnaan ikhlas yang lain. Yang kita naknya kesempurnaan ikhlas lah. Ikhlas pun kadang-kadang dia tu ikhlas tapi tak sempurna. Macam sembahyang lah. Sembahyang ada yang sembahyang namun sembahyang tapi ada yang tak sempurna. Ada yang sempurna gitu. Yang kita nak adalah kesempurnaan ikhlas. 3 perkara. Pertama, qala ma'alif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang yang pertama dalam kesempurnaan ikhlas itu bahawa engkau tuntut dengan sembahyang itu dengan keredaan Allah. Sebenarnya kita tuntut keredaan Allah bukan sembahyang je semua perkara, tapi sebab kita bincang berkaitan dengan sembahyanglah kita. Semua perkara yang kita buat tujuan je tuntut nak keredaan Allah. Dan jangan engkau tuntut akan redha manusia. Lawan Allah makhluk. Lawan Allah ni makhluk. Lawan tu perkataan lawan. Tinggi lawan pendek, tinggi rendah kan. Gemuk kurus. Allah lawan dia bukan Allah.
Atau bahasa lain, Allah lawannya makhluk. Jadi bahawasanya kita buat satu-satu ibadah, khususnya sembahyang dan ibadah-ibadah yang lain, apa-apa perkara yang lain, tujuan kita nak keredaan Allah, dan tujuan kita buat itu bukan nak keredaan manusia, bukan. Nak keredaan Allah sahaja semata-mata. Tu pertama, kesempurnaan ikhlas. Kalau orang-orang ulama-ulama sufi dia kata apa? Ikhlasnya apa? Ibarat semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam gua yang hitam, gelap, kelam, di tengah hutan belantara di waktu malam gelap gelita. Allah, boleh nampak? Boleh nampak semut tu? Dahlah semut tu hitam, berjalan di atas batu yang hitam. Batu tu duduk dekat dalam gua yang kelam, gelap. Gua tu duduk dekat tengah hutan. Dahlah tu malam lagi, waktu malam. Itulah kita nak cari ikhlas tu. Misterinya ikhlas tu. Sehingga kan nak cari payah, malah nak nampak pun tak boleh. Cakap semua orang boleh cakap. Dalam ikhlas, yang pertama, tak ada kepentingan diri. Tak ada kepentingan diri, hanya kerana Allah. Tak ada kepentingan diri. Malah kalau kita nak kaji, tak ada siapa pun yang dapat yakin itu adalah ikhlas, walaupun dia sendiri orang tu. Dia buat, bila kita tahu dia buat, dia tahulah dia ikhlas ke tak. Orang lain boleh tuduh tak tahu ya betul ke tidak. Orang yang cakap tu, dia tu banyak derma ikhlas dia tu. Kita cuma tuduh atau kita cuma cakap je. Hakikatnya kita tak tahu dia ikhlas ke tidak. Malah diri dia pun tak tahu dia ikhlas ke tidak. Hanya Allah je yang tahu. Misteri. Ikhlas ni satu perkara yang misteri. Kerana kesempurnaan ikhlas adalah semata-mata kita nak redha Allah, bukan kerana terpaksa, dan bukan kerana pandangan manusia. Buat sesuatu sebab nak orang cakap. Buat sesuatu nak orang cakap. Bila orang bercakap, kita dengar. Dia panggil sum'ah. Nak orang dengar. Itu bukan ikhlas tu. Sebab dia cakap, tapi dia mengharapkan apa yang dia cakap, ibadah apa yang dia beritahu tu, orang bercakap-cakap. Oh, bagus. Dia nak dengar yang itu. Maka itu itu masih lagi belum ikhlas lagi. Ataupun dia nak pandangan manusia. Dalam masalah dunia tak ada masalah. Kadang-kadang kita bertukar. Kita kata tak boleh tu, tak ikhlas. Ikhlas ni masalah agama, masalah ibadah je. Masalah dunia memanglah kena tak ikhlas. Boleh tak bahasa? Kalau masalah dunia pun ikhlas teruk Orang menega tu agak-agak ikhlas tak? Kalau dia nak jual barang dia tu, mana ada dia akan pakai baju semat-semat. Buat apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Bukan nak tunjukkan orang aku businessman. Barulah orang confident. Itu tak kira tak ikhlas. Tak apa masalah dunia. Malah masalah dunia kita mana boleh ikhlas. Kalau ikhlas tak jadilah dunia kita. Kita nak jual barang, orang datang duduk, tak boleh. Nanti kalau kita cakap barang kita bagus, macam mana? Tak nak nampak tak ikhlas. Jadi kita biar je orang mari. Tak lakulah barang kita. Kalau kita nak pergi kerja, pakai lebih kurang je lah. Bau pun busuk, mandi pun tidak. Kenapa? Sebab nanti orang cakap. Kalau kita buat gitu, orang cakap kita ni kemas. Kan tak ikhlas nama tu. Memanglah kena tak ikhlas. Dalam masalah dunia, kebanyakannya memang tak ikhlas pun. Bukan kerana Allah Ta'ala. Dan tak salah pun. Habis pakai telefon mahal-mahal. Pakai telefon biasa pun boleh terima call, boleh terima WhatsApp apa semua boleh. Tapi kenapa beli iPhone yang paling berapa? 14 lah sekarang? Ke 15 lah? 16 lah? Berapa puluh ribu. Buat apa ni? Aku bisnes. Bila pergi nak deal, ada orang nak apa, kita duduk pakai punya lah handsome, pakai tie lagi ke, baju gosok, baju pula ada brand pula kat sini. Tak ikhlas semua tu. Patutnya brand tu buang buang. Nanti tak ikhlas, beli mahal, dah tahu orang tahu 700 baju dia. Asal tak buang? Lepas tu ambil, duduk jumpa customer, ambil telefon letak kat situ, iPhone, terbalik tengok ada berapa biji kamera.
Siap tunjuk lagi. Memang kan. Bila dia tengok kita, wah, jadi. Berapa nak buat ni? 80,000. Jadi terus, confident. Dia tengok tu. Ini pergi pun, kejap saya nak telefon saya punya supplier sekejap Allah, kredit tak ada. Boleh pinjam kredit dengan telefon tak? Nah, kita nak bisnes ni macam mana? Tak boleh tunjuk-tunjuk telefon kita mahal-mahal, nanti tak ikhlas. Tidak. Dalam masalah dunia, memanglah gitu. Tunjuk kita. Tapi dalam masalah ibadah, kena ikhlas semata-mata kerana Allah. Kadang kita bertukar kadang-kadang. Dalam masalah dunia memang tunjuk. Itulah kita. Buat kedai cantik-cantik, restoran cantik-cantik, berkelip-kelip. Sebab apa? Nak tunjuk kat orang lah. Tunjuk kat orang tak ikhlas kau berniaga. Jangan salah faham. Memang begitulah sepatutnya. Tapi dalam masalah ibadah, tak boleh. Sebab bila kita ibadah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba tunjuk juga, itu tak boleh tu. Sebab tu kesempurnaan ikhlas dalam masalah ibadah, buat tu bukan kerana terpaksa, malah bukan kerana nak pandangan manusia, tidak. Kadang kita buat apa-apa untuk kita viralkan. Apa dia? Bisnes kita. Bagus lah. Itu yang kita nak. Viral tu tak ikhlas lah kalau kita istilahnya. Nak bagi orang tahu, viral ni orang tahu. Tengok masalah apa? Masalah dunia. Baguslah. Viralkan lah. Masalah ibadah ni jangan bertukar. Tapi bab ibadah pula, kita buat sesuatu tu bukan kerana terpaksa dan bukan kerana pandangan manusia. Walaupun begitu, dalam masalah ibadah, paksaan bukanlah tak ada nilai langsung. Nak ikhlas, maksud ikhlas, kita buat tu bukan terpaksa. Yalah, kalau terpaksa dah memang kita buat terpaksa kerana orang, kerana sesuatu, balasan, maka kita nama terpaksa, tak ikhlas, betul. Yang kedua, kita buat kerana nak pandangan orang cakap apa, memang tak ikhlas, betul. Tapi dari segi keterpaksaan, dari segi paksa, ya betul, kalau buat kerana terpaksa tak ikhlas. Tapi dalam masalah ibadah, macam mana pun paksaan dalam ibadah bukannya tak ada nilai langsung. Walaupun tak ikhlas, tapi dia ada nilai sebenarnya. Dia ada nilai. Maksudnya, kadang-kadang kita nak buat satu ibadah, kita paksa buat. Kalau nak kira, tak ikhlas lah. Memanglah tak ikhlas. Ngaku je lah tak ikhlas. Tapi adakah paksa tu tak ada nilai? Tak. Ada nilai. Nilai dia macam mana? Kalau budak-budak semayang, kita paksa dia. Kalau macam tu, tak bolehlah paksa budak-budak semayang. Sebab bila semayang, kerana dipaksa, tak ikhlas. Bila tak ikhlas, Allah tolak. Tak. Ada nilai. Cuma tak ikhlas tetap tak ikhlas juga. Cuma ada nilai. Pernah satu ketika, Abu Hurairah, sahabat Nabi, dia tanya Nabi tentang seorang yang mengerjakan solat tapi masih lagi mencuri. Kita kiaskanlah. Solat tapi masih lagi dedah aurat. Solat masih lagi mengumpat. Ledak kiasan yang lain-lain. Tapi dalam kisah ni, solat tapi mencuri. Abu Hurairah tanya Nabi. Nabi jawab, lambat laun solat orang tu akan menyebabkan dia berhenti mencuri. Maknanya bila dia mencuri dan solat dia kena paksa, confirm. Terpaksa solat. Bila terpaksa, tak ikhlas, betul. Adakah tak ada nilai? Ada nilai, satu hari nanti. Ada nilai. Maka, paksalah juga. Malah, kalau ulama-ulama tasawuf, dia suruh paksa kita menangis. Di atas tikar sejadah. Mengenangkan dosa yang dia buat dulu. Rasa tak? Dulu buat dosa. Dosa besar ke? Cuba rasa. Boleh menangis tak? Kalau tak boleh menangis, maknanya hati kita keras, dia panggil. Sebab bila kita ingat dosa kita dan kita bertaubat, kita akan menangis. Tapi tak boleh menangis. Menangis pula dia tak boleh paksa. Tak boleh. Tak boleh paksa. Dia nangis, dia jadi sendiri. Bila teringat tu, nangis. Menangis kerana dosa tadilah, bukan menangis sebab lain. Yang orang berlakon tu, dia menangis bukan sebab tu. Dia bukan sebab dia tu berlakon. Sebenarnya dia teringat mungkin siapa-siapa ke, maknya meninggal dulu ke ketika berlakon tu, padahal bukan mak dia meninggal tu. Dia teringat tu, dia bawa masuk, dia menangis. Tu pelakon. Menangis kerana dosa tu lah. Kadang-kadang tak boleh nangis. Tak boleh menangis. Padahal tahu ni dosa, ni salah, aku dah buat salah dan aku taubat tak nak buat dah. Antara salah satu rukun taubatan nasuha, kena nangis. Nangis tak boleh. Maka ulama-ulama tasawuf kata apa ke? Pura-pura nangis. Selubung dengan selimut ke, dengan sejadah ke, dengan serban ke, malam-malam pukul 3-4 pagi lepas tu nangis.
Menangis pura-pura. Dah keras sangat hati. Ingat dosa, tak mau nangis. Menyesal, tak boleh rasa. Macam mana? Gitu. Slow-slow lah. Atau ingat hantu lah. Faham lah. Kena buat. Buat. Keluar. Berlakon. Paksa. Mudah-mudahan beberapa ketika, mungkin beberapa bulan, menangis sungguh. Menangis kerana dosa tadi. Maka selesai taubat nasuhah kita. Selagi tak menangis, bukan nasuhah. Tak nama taubatan nasuhah. Taubat sungguh-sungguh mesti menangis, mengenangkan dosa. Jadi maknanya paksa menangis. Maknanya paksa ada nilai. Tapi masih dia buat gitu tu, memang tak ikhlas lah. Kan mengaku lah tak ikhlas, tapi ada nilai. Kata ada nilai. Kadang-kadang semayang kita pun malah. Kita paksa semayang, tak ikhlas lah, kita paksa. Ada nilai? Ada nilai. Dengan maksud satu hari nanti semayang kita sukarela, tak ada kena paksa dah. Tapi dimulakan dengan paksa. Mula. Dan kebanyakan ibadah-ibadah semua dimulakan dengan paksa. Lepas tu baru dia jadi sukarela. Jadi ada nilai. Bila paksa, adakah ikhlas? Tak ikhlas. Tak ikhlas pun kena cakap lah tak ikhlas. Sebab apa saya sebut macam ni? Sebab ada orang salah faham, dia pandai guna ayat. Dia kata, sebab dia kalau buat terpaksa, bukan rela. Jadi sebab tu dia tak buat. Dia main kona tu. Seolah-olah paksa tu tak ada nilai. Kenapa tak tutup aurat lagi ni? Sebab tak teringin. Kalau tutup aurat tu pun terpaksa. Kita buat kerana Allah, bukan kerana terpaksa. Pandai dia kona. Jadi sebab tu tak tutup aurat lagi. Aku tak semayang kerana kalau semayang tu Allah malah kena terpaksa. Macam sebab malu kat orang, malah paksa diri. Bukan kerana betul-betul nak sembah Allah. Sebab itu aku tidak semayang. Bila dia kata gitu, bermakna dia menganggap paksaan tu tak ada nilai. Sebab tu saya potong awal-awal lagi. Paksaan ada nilai. Tapi bila buat sesuatu yang ibadah dengan paksaan, tak ikhlas. Tak ikhlas cerita lain. Ceritanya ada nilainya. Maka paksalah. Perkara wajib ni, paksa. Untuk buat sehingga, kalau para sahabat tadi Nabi kata, sehingga kan dia mencuri ni, dia akan berhenti mencuri sendiri kerana solatnya. Dan solatnya tu paksa. Dia akan berhenti. Dia akan jadi kena gitu, paksa. Solat akan mengubah seseorang itu. Walaupun solat tu solat yang terpaksa. Bila terpaksa, tak ikhlas. Dan disebut kat sini juga bahawa engkau tuntut dengan manusia itu, bahawa engkau tuntut dengan sembahyang itu. Tuntut dengan sembahyang kerana aku tuntut dengan sembahyang aku ni keredaan Allah semata-mata. Dan jangan engkau tuntut akan redha manusia, dan jangan nak redha manusia. Manusia ni ditulis kitab, kita kiaskan. Jangan kita ibadah kerana nak makhluk. Tu lagi luas. Manusia tu makhluk lah. Jangan nak makhluk. Dan termasuk makhluk adalah syurga. Syurga tu makhluk ke Tuhan? Makhluk lah, Allah cipta. Neraka juga makhluk. Dosa pahala juga adalah makhluk. Jadi, adakah beribadah kerana nak pada syurga dikira tak ikhlas? Sebab bukan lillahi ta'ala dah. Kerana nak pada makhluk. Dalam kitab kita kata manusia. Kita luaskan lagi. Beribadah kerana nak kepada makhluk. Manusia tu makhluk lah. Adakah dikira ikhlas? Beribadah sembahyang takut masuk neraka. Neraka tu makhluk. Jadi tak ikhlas lah kalau nak kira. Tidak. Adakah tidak ikhlas? Dalam maqam orang awam, ni dalam syarah Hikam, Tok Ku Pulau Manih. Kat mana? Maqam Terengganu kan? Tok Ku Pulau Manih. Orang hebat tu. Dia buat satu syarah kitab dia, syarah Hikam. Hikam ni nak baca, ya Allah, hai. Tak mampulah kita. Maksud Hikam, penawar bagi hati pun tak lepas. Ini nak pergi ke Hikam. Tak apalah, cuma dia buat syarah. Hebatnya orang. Syarahan kepada kitab Hikam. Nama dia Tok Ku Pulau Manih. Dia orang terkenal lah. Dia sebut dalam tu, dalam syarah dia, mengharapkan sesuatu selain Allah dalam masalah ibadah. Contohnya selain Allah tu pahala, syurga, ataupun takut selain daripada Allah kerana tu buat ibadah, sama ada dosa ataupun neraka, siksaan dan sebagainya, masih lagi termasuk orang yang ikhlas, ataupun mukhlisin, orang yang ikhlas. Sedangkan saya tengok beribadah kerana Allah, bagulah nak redha Allah, bagulah ikhlas. Beribadah selain daripada Allah, tak ikhlas lah. Simple aja.
Tapi tidak. Beribadah selain daripada Allah, betul tak ikhlas. Tapi kalau beribadah selain daripada Allah, tapi selain daripada Allah tu yang Allah sendiri janjikan, dia kira ikhlas juga. Sebab beribadah kenapa ni? Sebab nak syurga. Siapa nak bagi syurga? Allah nak bagi syurga. Jadi ibadah kerana nak syurga, maka ikhlas juga. Tu untung kita lah. Makam orang awam ni, dia panggil makam mukhlisin, makam orang ikhlas. Buat kerana lillahi ta'ala, nak pada Allah, nak redha Allah, ataupun buat satu ibadah nak yang Allah janjikan. Walaupun yang Allah janjikan itu makhluk, dikira ikhlas juga. Lega lah kita. Sebab kita kalau tak ada imbuhan, letih nak buat. Sebab tu kita, kalau pengajian-pengajian tentang fadilat, Allah, seronok. Rasa masuk syurga dah. Gini, beramal gini, besar ni, pahala dia gini, istana, gitu, gini, macam-macam dapat. Kan? Begini, murah rezeki. Kenapa pengajian-pengajian fadilat disukai ramai? Sebab memang kita tu lah. Kita orang ikhlas. Kenapa pula ikhlas? Nak buat sesuatu ibadah kerana nak yang Allah janjikan. Maka kita ikhlas. Ikhlas martabat yang kedua. Martabat pertama, dia panggil muhibbin, iaitu buat sesuatu bukan sebab nak balasan. Walaupun balasan yang Allah janjikan bukan aku sebab nak tu. Aku buat kerana aku hamba, Allah suruh. Itu peringkat pertama. Okey juga, itu terbaik lah. Kita peringkat yang kedua, orang awam, iaitu buat yang Allah janjikan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sampaikan berita gembira kepada orang yang beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahawasanya orang yang beramal soleh tadi, dia akan dapat syurga-syurga yang mana dalam tu sungai yang mengalir dekat bawahnya. Tengok dalam Quran sebut wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Sampaikan berita gembira. Allah yang bagi tahu dalam Quran. Sampaikan berita gembira. Dapat apa? Dapat syurga. Jadi bila kita baca Quran, kita janji, Allah janji orang yang buat baik dapat syurga. Kita pun teringin nak kat syurga yang Allah janjikan. Tiba-tiba tak ikhlas. Macam mana pula tu? Ikhlaslah juga. Ikhlaslah juga. Okay. Sebab masih ada juga orang kata gitu. Ini peringkat makrifat ni. Tak boleh buat kerana Allah semata-mata. Kalau tak ikhlas, kalau semayang tak ikhlas, semayang tak khusyuk, tak boleh semayang. Tak payah semayang. Lebih baik tak payah semayang. Dia pelik pula gitu. Dia pelik. Nak ibadah kerana takut pada dosa, lebih baik tak payah buat. Lebih baik kenapa semayang? Kerana takut dosa, baik tak payah semayang. Pelik tak? Dia terlebih. Yang tadi terkurang. Aku tak ikhlas sebab tu aku tak buat. Aku tahu aku ni jahat, sebab tu aku tak semayang lagi. Tak ikhlas. Tu terkurang sangat. Yang ni terlebih. Macam-macam ada orang. Maka berbuat baik, beriman, maka Allah janjikan syurga. Kita pun terliurlah nak kepada syurga yang Allah janjikan. Takkanlah tak ikhlas, dah Allah yang janjikan. Maka ikhlaslah. Walaupun mengharapkan sesuatu yang bukan Allah. Tapi sesuatu yang bukan Allah itu adalah yang Allah jadikan dan Allah janjikan. Alright, yang itu boleh. Makam orang awam dia panggil. Kenapa buat ibadah ni? Kerana takut bala. Bala tu makhluk lah, Allah yang cipta bala tu. Maka kerana takut bala menimpa, maka dia pun buatlah sesuatu perkara yang baik itu. Nak kira tak ikhlas kan? Nak kira gitu lah. Oh tidak, masih lagi ikhlas. Apabila berlaku maksiat di kawasan kita, di kawasan ni ada maksiat. Kebanyakan maksiat yang paling apa? Paling senang berlaku di dalam satu kawasan perumahan adalah berdua-duaan. Tambah-tambah kalau ada tempat-tempat remaja-remaja macam bukan sekolah, macam apa? Universiti tu kan, yang duduk kat luar ni. Oh, lagi mudah berlaku. Kalau nak kira, kod dia lah, bukan kita. Tapi kita akan kata apa? Tak boleh, kita kena cegah nampak tu. Berdua. Tak boleh, kena buat sesuatu tu. Kita kata apa? Takut nanti turun bala, bukan kena kat dia je. Kena kat kita juga. Kampung kita ni, kena kat kita. Buatnya datang banjir, tanah runtuh, gunung berapi. Tak ada gunung berapi lah. Buatlah apa-apa nak bala. Bila turun bala, bukan kena kat dia. Kena kat kita sekali. Yang datang masjid surah hari-hari. Jadi kita kena cegah ni. Okey. Amal ma'ruf nahi munkar, itu ibadah. Kita ambil kepada nahi munkar, mencegah kemungkaran.
Tapi kita mencegah kemungkaran sebab takut turun bala kat kita. Kalau nak kira tak ikhlas. Tapi siapa yang bagi ancaman kalau kamu tak nahi mungkar, tak mencegah kemungkaran, turun bala? Allah yang bagi amaran itu. Maka kita takutlah, aku cegah-cegah ni bukan nak campur orang sangat. Takut nanti turun bala kena aku sendiri. Kalau nak kira sekali lalu macam tak ikhlas lah. Bukan sebab Allah suruh, tak. Sebab takut kena kat aku bala tu. Maka aku pun cegahlah kemungkaran itu. Adakah dikira ikhlas? Ikhlas juga. Tahap yang kedua lah. Kerana Allah yang janjikan amaran itu. Allah yang kata buat, kalau biar begitu berlaku kemungkaran, bersedialah orang masjid surau dan orang yang buat maksiat tu sekali semua kena. Bersedialah. Jadi kita pun buatlah sesuatu. Adakah ikhlas? Ikhlas. Pahala? Dapat pahala. Walaupun kita buat tu kerana takut kena bala kat kita. Bala tu makhluk. Jadi jangan salah, jangan terlebih. Itu. Makam muhibbin, kita akan ambil hajat lagi. Makam orang nombor satu. Buat tu bukan sebab takut bala, bukan sebab takut dosa, bukan sebab nak syurga, tak. Buat kerana Allah. Ni kalau sempat nanti. Bab tu. Itu makam muhibbin dia panggil. Makam orang yang bercinta. Yalah, orang bercinta dia lain. Lain orang bercinta dengan makam peniaga, orang yang berdagang, lain. Bagi sesuatu pun nak sesuatu. Sebab tu nama jual beli. Bagi hadiah percuma pun sebenarnya nak benda lain. Nak dia datang lagi. Tapi orang bercinta dia tidak. Ambil. Tahu-tahu bankrupt, semua tukar nama, tanah-tanah semua tukar nama dia. Lepas tu dia lagi. Habis. Kenapa tu? Mabuk cinta, muhibbin. Yang ni dengan Allah lah. Yang tadi contoh tadi dengan manusia. Satu, kita baca satu lagi. Yang kedua, yang pertama, bahawa engkau tuntut dengan sembahyang itu kita buat satu ibadah nak keridhaan Allah dan bukan nak redha manusia. Kalau nak, kita nak redha Allah ataupun nak apa yang Allah janjikan. Yang kedua, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Sebelum tu kena faham dululah taufik hidayah tu apa benda. Hidayah, nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu dia panggil hidayah. Salah tu ada hidayah. Betul tu ada hidayah. Kadang-kadang kita tengok apa-apalah dalam kehidupan kita, apa sahaja, bila kita tengok salah tu, maknanya kita dah ada hidayah. Malah kita duduk dalam Islam ni sebab ada hidayah lah. Kalau tidak mesti bukan dalam Islam. Sebab kita nampak yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Ada orang tengok, dia tengok aja salah satu perkara yang berlaku. Kita kata salah, dia kata tak salah. Betul. Buta ke? Buta. Kau nampak tak salah terang-terang? Tak, betul. Maknanya dia tak ada hidayah. Kadang-kadang kita Allah, pelik sungguh lah. Tak nampak benda tu salah. Aku nampak salah, terang-terang salah. Tak ada. Okey. Dia tak ada hidayah. Hidayah adalah nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang benar itu salah, yang salah itu benar. Yang benar nampak macam salah, yang salah nampak macam benar. Dia tak ada hidayah. Itu nombor satu. Dalam masalah hidayah ni, dalam masalah agama lah. Jadi apabila seorang tu nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka bermakna dia ada hidayah. Allah telah bagi dia hidayah. Allahumma hdini fi man hadait. Kita minta bagi-bagi tu. Minta. Sebab kadang-kadang mata kita ni menipu. Mata kita menipu. Bila kita tengok, masuk, kita fikir, betul kita salah faham. Salah faham dalam apa sahaja perkara. Yang kita nak, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Orang kafir, kenapa dia sanggup sembah berhala, batu? Sebab tu dia tak nampak yang salah itu salah. Dia nampak yang salah itu benar. Sebab tu dia sampai mati duk sembah berhala. Kita kata tak tahu, tak fikir. Dia nak bergerak pun tak boleh. Batu tu, besar batu tu, tengah panas, tengah hujan, hujan turun, dia tak boleh nak lari. Nak ambil payung pun tak boleh. Nak lari pergi kat tepi berteduh pun tak boleh. Panas ha? Hujan basah-basah. Tiba-tiba pergi sembah. Tak fikir ke, tak nampak ke? Jangan sedap kita kata. Dia tak ada hidayah, Allah tak bagi. Sebab tu dia tak nampak. Dia sembah juga. Sebab yang dia nampak yang salah itu benar. Dia tak ada hidayah. Habis kita bincang ni bukan hidayah, taufik. Apa maksud taufik? Taufik jalan ataupun kekuatan.
kekuatan untuk buat ataupun pergi dekat hidayah tadi. Maknanya kita nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Adakah kita boleh buat yang benar itu benar, boleh buat tak? Belum tentu. Nampak salah tu, adakah boleh menjauhi kesalahan yang kita tengok ni salah ni, aku nak pergi jauh kan? Bab nak pergi jauh, bab nak menjauhkan yang salah yang kita nampak salah, bab nak pergi dekat yang benar kita nampak benar tadi, itu bab lain. Itu namanya taufik, petrol. Nampak dah kita nak pergi situ. Naik kereta, minyak tak boleh pergi. Minyak tu apa? Petrol. Kekuatan untuk pergi yang kita nampak. Oh, nampak tadi. Atau untuk lari daripada yang tak betul tadi. Power, boleh kata power, kuasa. Badan dia Masya Allah, sasa, ganteng. Dia besi dia angkat tu, kita tengok pun tak lagat dah. Tak payah angkat, tengok pun tak lagat, dia angkat. Berketul-ketul. Kuat tak? Kuat lah. Ada kekuatan ke dia? Dari segi tu adalah kekuatan. Boleh tak dia panjat tangga masjid, tangga surau 3 je? 1 tak boleh panjat. Malah tak nampak pun. Tak boleh nak memanjat tangga masjid, surau. Maka dalam masalah ibadah dia lemah. Dalam masalah ibadah dia tak ada taufik. Dalam masalah ibadah dia tak ada petrol, tak ada kekuatan. Walaupun dia badan berketul-ketul. Yang ini gini jalan. Boleh datang masjid surau. Nampak dia gigih datang. Ada taufik, ada petrol, ada power. Lebih kuat daripada badan sasa tadi. Dalam masalah ibadah. Boleh sembahyang 2 rakaat. Tak kuat mana? Tengok badan biasa je. Maka dia kuat. Badan punyalah. Berapa banyak telur dia makan sehari. Ya, kena makan benda tu. Lepas tu ada susu dia tu. Apa benda saya tengok. Besar. Dia punya bekas tu besar. Dia kena campur macam, tak tahulah, protein. Apa benda, whey. Benda apa. Dia campur. Gok. Dia makan. Dia ni siapa? Siapa yang, kalau dia ada kat sini, dia dengar dia gelak lah. Orang tengok. Dia makan 12 biji roti canai depan mata saya. Kau belesaka, kata. Sebab pagi tu, lepas ni nak pergi ni, workout nak pergi workout. Nak pergi workout. Dia makan. Lepas pada tu dia kata, kat rumah tadi makan dah telur. Bini dia pecahkan telur, peluk mentah. Lepas tu sungguh dia makan. Kami baru balik pada masjid, kuliah subuh, lebih kurang pukul 8 lah, lebih kurang lah, 7.40 macam tu. Dia baru sampai. Tadi dah makan dah telur. Kita ingat telur separuh masak. Tak, telur mentah. Telur separuh masak kurang mujarab, kurang power. Lepas tu dia duduk lagi, macam kita kata kan, teh ais apa, tak minum teh manis-manis. Tak boleh manis. Oh, tak boleh. Tapi dia makan 12 biji. Ya Allah. Saya nak cerita apa? Subuh tadi tak lagi. Tengok kat subuh tu ada 3 je anak tangga. Tak boleh langkah. Betul dia kuatlah fizikal. Tapi dalam masalah ibadah, dia tak ada power langsung. Malah dia tak ada kekuatan. Lembek. Tak ada kekuatan dalam masalah ibadah. Dia tak ada taufik. Dia tak ada power. Dia tak power. Mudah kata gitu. Dia tak power. Jadi 2 rakaat solat pun dia tak boleh nak buat. Nak celak mata, azan celak mata, tak boleh nak bangkit, nak angkat. Tapi hari-hari buat gitu. Benda lah apa tu, yang push apa benda lah, yang atas kita lah, push up lah, itulah, ginilah, boleh buat. Ketul-ketul lah habis. Saya rasa bukan 6, 8 kot ada kat perut. Di kotak tu 8. Habis yang pergi semayang ni bukan ada 8, 1 gini. One pack. Bukan 6 pack, 1 pack ada. Tapi kuat untuk datang sembahyang. Itu dia panggil taufik. Kekuatan untuk buat satu-satu amal soleh tu. Itu maksudnya taufik. Dan kenapa kita faham juga, nak faham taufik ni, orang yang menganut agama Islam, orang Islam, dia confirm dah ada hidayah lah. Orang Islam ceritalah semua,
Hidayah memang dah ada dah. Kalau tak ada hidayah, duduk Islam keluar lagi. Keluar Islam, murtad. Kalau ada hidayah dan ada taufik sekali, luar Islam, masuk Islam. Okey. Jadi kita ni yang dah memang ada Islam dan iman ni, mana kita memang dah ada hidayah. Tapi tak semua ada taufik. Ini bukti besar, bukti jelas sangat. Tak semua dapat taufik daripada Allah. Dapat power. Tak semua dapat power. Tak semua dapat mengerjakan amal soleh. Tak semua. Ada orang, rumah dia, orang Kuantan sini, rumah dia 10 km. Daripada seorang masjid, dia boleh datang 10 km. Tak kisahlah datang jalan kaki, naik motor, naik kereta, tapi boleh datang untuk duduk majlis ilmu. Ada orang 10 langkah tak boleh datang. Langkah pertama gigil nak masuk, rebah lagi sikit lagi nak masuk pagar surau, sikit lagi nak masuk, rebah dah kat situ, syuk kona. Tak mampu. Ramai kerana dia tak ada taufik. Macam mana nak ada taufik ni? Allah bagilah. Cuma nak bagi tahu itu keadaan yang berlaku. Kita kena tarik lah, itu bab lain. Bab kita kena tarik dakwah lain, tu bab lain. Saya bukan nak cerita bab tu. Kita nak cerita fenomena yang berlaku. Ramai ada hidayah, tapi kita boleh nampak taufik tu tak ada. Sebab tu tak ada kekuatan untuk buat amal soleh. Tak ada kekuatan nak puasa, tak ada kekuatan nak sembahyang, tak ada kekuatan nak duduk majlis ilmu semua, nak belajar semua, nak talaki, tak ada kekuatan. Tapi hidayah ada. Mana bukti ada hidayah? Bila katakan dia sembahyang bagus tak? Bagus. Sembahyang wajib. Majlis ilmu terbaik. Maknanya dia nampaklah yang baik itu baik, yang benar itu benar. Bagus tak mengaji fiqh? Bagus. Bagus tak mengaji akidah? Bagus. Dia kata bagus. Kenapa tak pergi? Dia buat lembek. Maknanya tak ada taufik. Tapi hidayah dah ada. Kenapa tak pergi main judi? Tak boleh. Maknanya dah ada hidayah. Nampak yang salah itu salah. Kenapa tak berzina? Kahwin lah. Nampak yang salah itu salah. Maknanya hidayah dah ada. Dan ada juga yang ini menyedihkan sikit lah. Yang tadi sedih juga, yang ni lagi sedih. Dia hidayah, taufik dia ada, tapi hidayah tak ada. Ini sedih. Ni paling menyedihkan dan kesian. Yang tadi kurang-kurang dia tahu benda tu betul benda ni salah. Cuma aku je buat juga. Nak tahu tak benda ni salah? Tahu. Kenapa buat? Nafsu. Dia ada hidayah, sebab tu dia tahu benda salah tu salah. Kenapa dia buat juga? Kerana dia tak ada taufik untuk lari, untuk menjauhi kesalahan yang dia dah nampak tadi. Okey lah juga. Bukan suruh buat, okey lah. Yang ini dia hidayah tak ada, tapi taufik ada. Maksudnya apa? Power ada, kekuatan ada, tapi hidayah tak ada. Yang paling ketara orang kafir lah. Kita nak cerita orang Islam, orang kafir lah. Cerita faham orang kafir. Kesian tak? Kesian. Hari-hari dia ibadah cara dia lah. Hari-hari dia semayang, tapi salah, langsung tak dapat pahala. Hari-hari dia sembah Tuhan, tapi berdosa setiap kali dia sembah. Tak kesian? Dia ada taufik? Ada, sebab tu boleh sembah. Boleh. Dia boleh buat macam-macam. Maknanya dia ada power untuk buat. Ada taufik. Kekuatan ada, tapi hidayah ada tak ada, sebab tu salah. Bab orang Islam, bab orang yang beriman, ada taufik, kekuatan tu ada, tapi hidayah tak ada. Nak kepada buat ibadah, nak mahukan kepada Islam, nak pada Islam, tapi tak nampak yang benar tu benar, yang salah itu salah lah. Tak ada hidayah. Hidayah kan nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu kan hidayah. Tapi dia kuat nak kepada Islam, tapi dia tak nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Maka dia pergi tengok yang salah itu benar. Lagi kesian. Salah jalan. Yang tadi kesian juga. Dia nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Cuma dia je. Tapi dia sedar, aku buat juga yang salah ni, tapi aku tahu salah. Maknanya dah ada hidayah lah. Cuma taufik tak ada. Nak banding dengan yang tadi, yang ni okey sikit. Dua-dua tak okey. Yang tadi macam mana? Kuat buat sesuatu, tapi yang dia buat tu semua salah. Taufik dia punyalah banyak, power dia, tapi hidayah tak. Yang salah dia nampak betul, yang betul dia nampak salah. Tak guna semua ibadah dia. Yang paling kesian orang macam ni. Paling kesian. Sebab tu setiap subuh tu kita minta Allah mahdini fi man hadait. Minta hidayah. Tapi dalam bahas ni adalah bahas bahawa engkau lihat akan taufik. Kita dah faham tadi taufik tu apa? Iaitu kekuatan untuk buat satu-satu perkara.
power tadi tu. Maka dia kata ni, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Maknanya sekarang ni hidayah ada, taufik ada. Dan kekuatan tadi kita buatlah hidayah, yang benar itu benar, yang salah itu salah tadi kita buatlah. Lepas buat, hebat tak kita? Hebat? Tapi jangan lupa, yang bagi kekuatan tu Allah. Tu nak cerita tu, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Kalau tak ada ingat ni, maka kita akan kata kita hebat lah. Dah lah, yang betul tu aku nampak betul, yang salah tu aku nampak salah, dan aku ada kekuatan untuk buat. Hebat tak aku? Jadi ke situ pula, setan masuk ke situ pula. Jadi macam mana? Kita katalah macam mana? Dia kata sini, kuat-kuat tu yang kita boleh melangkah pergi masjid surau. Dia kembali balik, yang kita boleh melangkah pergi semayang pagi-pagi subuh tu, orang lain tak boleh pergi, orang lain tidur lagi, kita boleh datang tu. Kekuatan tu bukan hebatmu, Allah yang bagi kekuatan tu. Boleh Allah tukar macam tu je. Yang tidur tu lepas ni bangun, yang bangun untuk datang, engkau pula tidur. Boleh sangat. Jadi jangan duduk bangga sangat. Tu dia kan. Kita poin apa ni? Poin kita nak kepada ikhlas. Bila ada taufik dan ada hidayah, bercenderung orang itu untuk tidak ikhlas, sebab dia akan berlagak nanti. Jadi maka ingat awal-awal, iaitu kekuatan tadi, yang boleh buat tadi Allah yang bagi. Wa ma taufiqi illa billah, kata Nabi Syuaib alaihissalam bila orang puji dia. Tak adalah wa ma taufiqi, taufik tu wa ma taufiqi, aku duk buat semua ni, kekuatan aku yang aku buat, taufik kekuatan aku ni, illa billah, kalau bukan Allah tak ada aku boleh buat gini. Semua Allah, melainkan dengan pertolongan Allah. Maka dengan tu hendaklah kita menyedari bahawa kekuatan yang kita boleh buat perkara yang disuruh, dan yang disuruh tu kita nampak betul, hebat dah kita, dan kita pun buat, kekuatan kita tu adalah Allah yang bagi. Dan bila kita tengok benda tu salah, arak tu salah, macam mana kita tak minum arak? Tengok arak itu salah, itu tak hidayah. Dan kita tak minum arak, itu bukan hidayah, itu taufik, kekuatan untuk menjauhi, kekuatan untuk menjauhi. Macam mana kita boleh tak minum arak? Tak pernah rasa setitik pun arak. Jangan duk bangga sangat. Allah yang bagi kekuatan tu. Kalau tidak, togok arak. Kita yang togok arak, Allah yang bagi. Tu maksud dia. Dengan kita fikir macam tu, maka ikhlaslah. Ingat, kita cerita ikhlas ni. Itu yang bila kalau kita ingat azan kan. Kita pernah cerita bab azan sini dulu. Bukan azan, bab ni, perkara ni dulu. Saya ingat tahun lepas. Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, muazzin melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang dengar jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kita menentukan, dalam kita bersetuju dengan sesuatu perkara, ada macam-macam cara. Pertama, kita setuju dengan kita kata aku setuju, kan? Jelas. Antara setuju yang lain, angguk, boleh tak? Antara setuju yang lain dalam media sosial apa? Like, love, apa yang peluk satu lagi tu? Care. Suka tu. Tapi kalau angry tu tak suka. Maknanya dalam kita untuk menunjukkan setuju kita, macam-macam cara. Boleh dengan cara dia cakap direct, aku setuju. Boleh dengan angguk, boleh dengan tulis, boleh dengan tekan like, boleh dengan diam, boleh tak diam? Kalau nak kira boleh, sebab Nabi kalau dia diam, betul lah tu, maknanya tak salah lah, boleh lah juga. Kalau perempuan dulu, bila nak terima pinangan, dia diam. Perempuan sekarang, tak boleh percaya. Perempuan sekarang tak. Kalau dia diam, tak nak lah tu. Kalau dia nak, lama dah tergedik-gedik. Itu yang sekarang. Yang dulu kalau diam je, nak ni, aku nikah dengan ni. Pak mak sebelah rumah tu. Diam lah, nak tu. Nak lah tu dulu. Maknanya diam tu tanda setuju. Dan macam-macam tanda setuju. Antara tanda setuju adalah ulang balik. Apa yang dia cakap, kita ulang. Apa yang dia buat, ulang. Mana setuju tu? Kan? Ulang balik perkara itu menandakan tanda setuju. Kita kembali kepada azan tadi. Bila muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, kita ulang balik. Sunat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang balik. Ulang dengan maksud setuju. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Kita ulang balik apa? Kita jawab.
Samalah. Maknanya aku setuju asyhadu an la ilaha. Aku naik saksi bahawa tiada asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Aku setuju. Sebab tu aku ulang balik. Dekat Dewan Rakyat setuju tak? Macam mana? Benar boleh cakap setuju tak? Macam mana? Tepuk tak? Tak? Nampak? Macam-macam cara tanya setuju. Tepuk mana tanda setuju. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab apa? Sama juga. Menandakan aku naik saksi juga. Bukan muazzin, bukan mu seorang. Aku naik saksi juga bahawa Nabi Muhammad tu bersuara Allah. Betul? Hayya 'alas salah. Kenapa kita tak jawab hayya 'alas salah? Bila muazzin kata hayya 'alal falah, kenapa kita tak jawab hayya 'alal falah? Juga. Dan lepas tu Allahu akbar, Allahu akbar, kita ulang balik. Kenapa hayya 'alal salah dengan hayya 'alal falah kita tak ulang balik? Adakah kita tidak bersetuju? Sedangkan Allahu akbar, Allahu akbar kita ulang tanda setuju. Yang lain semua tanda setuju. Bukan. Sebab ni apa dia? Kita jawab apa? Nak tahu? Kita tengok apa jawapan kita. La haula wala quwwata illa billah. Itulah taufik hidayah tu. La haula wala quwwata. La haula, tidak ada daya. Tidak ada daya, itu terjemahan. Tapi ulama kata tidak ada daya tu apa? Sebab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan Allah, melainkan bantuan Allah, melainkan dengan Allah. Tidak ada daya apa? Tak ada dalam jawapan tu. La haula, tidak ada daya. La quwwata, tidak kuat, tak mampu. Melainkan Allah bantu. Tak apa ni? Tak kuat tubuh badan. Apa maksud dia? La haula, tidak ada daya. Tidak ada daya nak tolak maksiat. Taufik tu. Wala quwwata, tidak ada kekuatan nak buat suruhan Allah. Tidak ada daya nak tolak maksiat, tidak ada kekuatan nak buat suruhan. Illa billah, melainkan Allah. Itu sebenarnya jawapan taufik. Taufik lah tu. Sebab tu bila kata hayya 'alas salah, mari sembahyang, kita tak cakap mari sembahyang. Kalau kita kata mari sembahyang, seolah-olah sembahyang ni hebat aku, kekuatan aku lah. Fikir jauh, aku fikir sampai kiamat tu. Aku fikir sampai syurga neraka. Sebab tu aku mari sembahyang. Terkasih dia lah. Tapi bila hayya 'alas salah, kita kata tak ada daya aku, kalau tidak aku duduk tak tahulah duk buat apa sekarang, duk buat maksiat. Walaupun muazzin dah panggil lah hayya 'alas salah. Tak boleh aku nak sembahyang 2 rakaat, nak panjat tangga surau tak boleh, walaupun 3 nak tangga tak boleh, melainkan Allah. Sebab tu aku pergi ni. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Sama juga. Apa-apa berjaya dunia akhirat, apa-apa berjaya tentang perniagaan, tentang ibadah yang berjaya kita buat. Bukan, kita tak jawab hayya 'alal falah, mari kita berjaya. Kita pun jawab mari berjaya. Habis kita jawab apa? La haula, nak berjaya, tak ada daya aku nak berjaya, melainkan Allah bantu. Tu dia panggil ayat taufik. Kita je tak perasan benda tu. Ayat taufik. Dengan kita faham, dengan kita menyedari bahawa kekuatan yang untuk buat sesuatu yang betul, kekuatan untuk menjauhi yang dilarang adalah limpah rahmat kurnia Allah, bukan hebat kita. Tu maksudnya bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Yang ketiga, engkau memelihara dia hingga hilang dirimu. Engkau peliharakan dia hingga hilang dirimu dengan dia. Engkau pelihara dia, pelihara tu buat tu dengan ikhlas tadi tu hingga hilang diri. Orang sufi biasa bercakap gini. Inilah peringkat muhibbin. Peringkat orang bercinta dengan Allah. Bukan peringkat orang yang berdagang. Orang yang berdagang buat sesuatu nak pada sesuatu. Orang yang bercinta tak ada. Cinta sungguh lah, sungguhnya cinta. Siapa baca cerita Laila Majnun? Baca sungguh-sungguh, baca. Tak tahu. Dia tengok rumah. Ada rumah tu dia buat daripada itulah tanah liat lah, mudah kita kata kan. Dicium. Majnun ni gila. Majnun. Orang tanya apa benda ni? Laila selalu lalu kat ni. Laila pernah lalu kat sini, kat jalan. Bila Laila lalu, dinding tengok dia. Dinding tu nampak dia. Maka aku cium dia sebab dia tengok Laila. Sebab tu dia panggil Majnun. Dia pergi habis semua dekat kota tu, semua dia cium. Peluk, semua dia peluk.
Sebab semua Laila pernah lalu kat tu. Bila dinding tu pernah tengok, aku peluk dia macam peluk Laila. Macam itulah peringkat muhibbin. Peringkat orang yang cinta. Dia buat sesuatu tu, dia bukan nak balasan apa pun. Buat. Bila dalam masalah kita ni, bukan mukhlisin lah kita. Mukhlisin, kita dah bahas dah yang tadi. Ni muhibbin. Orang yang tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan syurga, tidak takut pada neraka. Kerana apa? Kenapa tak minum arak? Sebab Allah tak bagi. Cinta hati aku tak bagi minum arak. Bukan sebab takut neraka. Tak. Sebab aku cinta hati aku, Allah. Muhibbin. Allah tak bagi. Kekasihku tak bagi, sebab tu aku tak buat. Tak takut neraka, tak takut langsung. Tak nak syurga. Semata-mata. Peringkat memelihara diri dia hingga hilang dirimu. Tu hilanglah diri. Hilang diri. Ingat, kita dah bahas awal-awal tadi Mukhlisin memang tak ada masalah. Itulah ikhlas, nak kepada sesuatu. Macam apabila kita buat sesuatu kerana imbuhan, itu ini cerita orang bercinta tadilah. Jadi bahasa saya lain lah. Bahasa pun dah lain lah. Jadi kena proses tau. Jangan main terima, kena proses. Yalah, kalau tak proses memang salah faham lah. Ini peringkat muhibbin. Apabila mendirikan, kita buat sesuatu kerana ada imbuhan, nak sesuatu, itu bukan hamba dengan Tuhan ni. Itu adalah pekerja dengan majikan. Buat sembahyang, nak ke syurga. Bekerja, nampak nak duit, tiap bulan dapat gaji. Itu pekerja dengan majikan. Kata mereka. Mereka yang fana. Mereka yang cinta. Jadi, contoh ibu bapa, maknya suruh anak beli barang kat kedai buncit. Anak minta upah. Kita kata apa? Minta upah. Dia buat kita macam, kalau tidak tak nak pergi, suruh beli kicap je pun. Dan yang nak makan pun dia juga. Dia juga nak makan telur dengan kicap. Kicap dah habis, mak sudah beli, nak upah. Macam itulah kita dengan Tuhan kita. Dalam peringkat ini, muhibbin ni, Allah bagi kita macam-macam nikmat. Tak boleh dah kira nikmat yang Allah bagi. Tiba-tiba kita buat sesuatu, nak kepada sesuatu juga, iaitu syurga. Sedangkan Allah bagi nikmat banyak dah atas dunia. Sama lah dengan budak tadi. Kita bawa apa benda ni. Kalau aku tahu kecil-kecil, aku pecek mampu. Aku pecek. Masa mu besar tapak tangan, aku pecek mampu. Baru tahu. Kita, nyamuk datang. Allah, mak tak boleh tidur, nyamuk kena gigit anak. Anak sesama. Mak dengan ayah lain. Ayah peringkat kesabaran dia tinggi. Dia selimut, sabar. Menangis, sabar. Istiqamah tidur, istiqamah. Tidur, pekatkan telinga. Ayah, mak tak gitu. Tak boleh lah dia. Tiba-tiba suruh beli kicap. Kau juga nak makan. Nak upah. 2%. Nak upah. Mana ada dah duit raya pun RM5. Ni tengok yang biru tak layan dah. Nak hijau dah sekarang. Tengok. Tengok Allah. Masuk dalam tu duit raya kan. Nak pergi tukar. Kata cik, duit RM1 tak ada dah sekarang ni. Semua RM5. RM1 tak ada dah. Budak-budak tak ada. Dia buka. RM1 je. Nak hijau nak 5. Paling kurang. Jadi kalau nak upah, nak beli tu. Beli. Nak upah. Maka begitulah kita dengan Tuhan kita. Kalau kita nak kepada sesuatu peringkat muhibbin ini, maka bila kita buat sesuatu, kita akan rasa kita nak juga. Sedangkan bila kita buat satu, ni dia kata apa? Engkau memeliharakan dia, buat satu tu hingga hilang dirimu dengan dia. Tak hilang, nak lagi. Aku nak syurga, takut aku takut aku. Baca Quran sebab nak kaya, baca surah Waqiah, baca solat duha kerana nak aku ada lagi aku. Salah ke? Ingat kita bahas awal tadi, itu mukhlisin, orang yang ikhlas. Okeylah juga. Tapi kita bincang ni muhibbin. Maka kesimpulannya apa?
Kesempurnaan ikhlas, kalau ni saya ingat orang tua-tua dulu cakap. Masa tu saya ingat tahun dalam 90, 91, 92, saya jumpa satu orang tua. Okey, kita boleh kata tok guru lah. Dulu tok guru dia tak panggil baba ke tok guru. Tok guru panggil pak lang, pak teh gitu dulu kan. Dia tak panggil guru, ustaz pun tak panggil dulu. Tahun akhir 80-an dulu, ataupun sebelum tu lah. Tak bagi. Panggil pak lang, pak teh. Pak teh man, ngaji dengan pak teh man. Ngaji kita hikam. Panggil ustaz tak bagi, tok guru, baba lagi tak bagi panggil. Sekarang tak apalah, tak salah, cuma mereka tak nak. Panggil pak lang lah. Pak Su, pak lang. Situ je dulu. Saya ingatlah, jumpa, tua dah. Masa tu pun umur dia rasa 100 dah kot. Tak tahulah tua macam mana. Dia selalu sebut-sebut. Dia tu kira tok guru lah. Sebenarnya kalau sekarang dia dah tok guru lah kalau orang panggil dia. Dia kata dalam jalan kita nak ikhlas, tak boleh lari ataupun tersimpul dalam 3 peringkat atau 3 perkara. Dia sebut ni, saya nak sebut balik sebab sedap dia punya ayat. Ayat orang dulu kan sedap. Apa ayat dia? Manusia tinggal, dirimu tanggal, yang tinggal hanya tunggal. Maksud dengar? Itulah dia yang 3 perkara tu je. 3 perkara yang kita baca tadi ni kesimpulan. Bila saya baca kitab Musallih, ini yang selalu dia duk sebut-sebut tu. Cuma dia sebut, pandailah dia sebut kan. Manusia tinggal. Dia kena gitu, dia tak boleh manusia tinggal, dirimu tanggal. Tak ada, dia ada intonasi dia. Manusia tinggal, dirimu tanggal, yang tinggal hanya tunggal. Manusia tinggal. Apa dia? Nombor 1 tu. Apa nombor 1? Bahawa engkau tuntut dengan sembahyang itu dengan keredaan Allah. Jangan engkau tuntut akan redha manusia. Manusia tinggal. Tinggalkan manusia. Tinggalkan pandangan manusia. Tinggalkan iktiraf manusia untuk buat satu perkara tu. Malah manusia tinggal. Dirimu tanggal. Yang nombor 2, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Kan tanggalkan diri kita tu. Kenapa boleh buat ni hebat dengan kau? Tanggal, bukan aku. Allah tak bagi taufik. Kata hebat lah. Tak tahulah dia tengok musalli, dia buat ayat dia, tapi bila kita baca lawan dia tu, ya Allah, ini yang kelas lalu kita dah sebut-sebut tu. Manusia tinggal. Maksud tinggalkan manusia, tinggalkan pandangan manusia, tinggalkan iktiraf manusia. Nombor 1. Nombor 2, dirimu tanggalkan diri kita. Semua Allah. Taufik daripada Allah. Nombor 3 apa? Bahawa engkau peliharakan dia daripada peliharakan dia hingga hilang dirimu dengan dia. Yang tinggal hanya tunggal Allah. Pelihara dia hingga hilang dirimu. Hilang. Maka manusia yang tinggal hanya tunggal. Allah, hanya Allah saja yang memelihara. Setelah kita meninggalkan keakuan diri kita, tinggalkan aku, tinggalkan pandangan manusia kerana nak orang tadi, yang tinggal hanya Allah, yang tinggal hanya tunggal. Pandangan kita pada waktu itu hanyalah pada Allah saja. Itulah dia, 3 perkara. Kesempurnaan ikhlas, 3 perkara. Jadi 3 perkara ni dengan syarahan tadi dipendekkan menjadi manusia tinggal, dirimu tanggal, yang tinggal hanya tunggal. Syarahan dia 58 minit. Bagus. Kita sambung, akan datang dah habis dah. Pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang dan zikirnya. Itu pula. Dan sayugia, berhenti kat situ. Dan sayugia. Wallahu alam. Tangguh dulu. Sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.